Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya petang ini ialah Dr. Hisham Shah dan Datuk Dr. Rohaizat. Beliau telah kembali berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan sehingga akhir tahun. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 19 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada COVID-19 adalah sebanyak 8,803 kes, iaitu bersama dengan 96.8% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 10 Ogos 2020 jam 12.30 hari, terdapat 11 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 9,094 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 telah menurun ke 166 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 11 kes baru yang dilaporkan hari ini, 5 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan kesemuanya warga negara Malaysia. 5 kes import tersebut adalah pulang pada negara Australia iaitu 3 kes, Jepun 1 kes dan Singapura 1 kes. Daripada 6 kes penularan di dalam negara, 5 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia dan 1 kes adalah bukan warga negara Malaysia, iaitu kes saringan di tempat kerja di negeri Selangor. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk pemerhatian dan rawatan. Perincian baki kes penularan COVID-19 dalam negara di kalangan warga negara Malaysia iaitu 5 kes adalah di negeri Johor, 1 kes saringan sebelum pembedahan di sebuah pusat perubatan swasta. Beliau telah dimasukkan ke Hospital Encik Besar Hajar Kalsum. Di negeri Perak, 3 kes daripada kluster Kurau akan diperincikan sebentar lagi. Dan di negeri Melaka, 1 kes saringan kemasukan ke ward di sebuah pusat perubatan swasta. Beliau tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Melaka. Sehingga kini terdapat 1 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 125 kes, iaitu bersamaan dengan 1.37% daripada jumlah keseluruhan kes. Untuk makluman perkembangan dan status terkini kluster Kurau Perak, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa 3 kes positif telah dikesan dalam kluster Kurau. Ketiga-tiga kes positif ini telah dikenal pasti hasil aktiviti pengesanan kes secara aktif, iaitu active case detection dan saringan kontak rapat kes positif kluster ini. Setakat ini, kluster ini telah melibatkan 2 buah negeri, iaitu negeri Perak dan negeri Pulau Pinang. Mereka merupakan ahli keluarga kes pertama kluster ini, iaitu kes ke-9,050, iaitu adik, biras dan anak saudara beliau yang berumur 2 tahun. Kes pertama telah mempunyai kontak rapat dengan kesemua kes baru ini semasa aktiviti kunjung-mengunjung ketika sambutan Hari Raya Aidiladha iaitu pada 30 Julai 2020. Anak saudara kes ke-9,050 iaitu kes ke-9,093 didapati mempunyai gejala demam dan sesama sejak 30 Julai 2020. Manakala adik dan biras kes ke-9,050 tidak mempunyai sebarang gejala. Ketiga-tiga kes baru ini telah dimasukkan ke Hospital Raja Permaisuri Bainun Perak. Setakat ini, seramai 125 orang telah disaring dalam kluster ini. Daripada jumlah tersebut, 5 kes dikesan positif COVID-19. 112 kes negatif dan 8 kes masih menunggu keputusan. Pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat masih diteruskan. Punca jangkitan masih di dalam siasatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kluster Siva Gangga dan kluster Kurau merupakan 2 kluster yang didapati mencatat pertambahan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini, terutamanya selepas musim perayaan.
Siasatan yang telah dijalankan melalui aktiviti pengesanan kes secara aktif dan juga saringan ke atas kontak rapat kes mendapati bahawa penularan jangkitan COVID-19 dalam kedua-dua kluster ini sebahagian besar adalah disebabkan oleh aktiviti kunjung-mengunjung semasa musim perayaan. Kebanyakan kes positif kedua-dua kluster ini adalah terdiri daripada ahli keluarga, golongan warga emas dan juga kanak-kanak turut termasuk dalam kes-kes positif dalam kluster ini, iaitu lingkungan umur daripada 2 tahun sehingga 70 tahun. Aktiviti kunjung-mengunjung walaupun kini dibenarkan namun masih tertakluk kepada SOP. Penjarakan fizikal yang selamat sesama individu sewajarnya diamalkan di semua tempat termasuk di antara ahli keluarga dan sanak saudara. Individu yang tidak sihat atau bergejala tidak sepatutnya mengunjungi ataupun menyertai sebarang kenduri kendara dan perayaan. Sejak 1 Ogos 2020, kerajaan telah mewajibkan orang ramai memakai alat pelitup muka di tempat-tempat awam yang sesak dan sempit. Orang ramai juga digalakkan memakai face mask semasa aktiviti kunjung-mengunjung di mana penjarakan fizikal mungkin sukar diamalkan. Begitu juga amalan kebersihan kendiri seperti mencuci tangan dengan air dan sabun, dan nasihat-nasihat ini sekiranya dipatuhi dan diamalkan sepenuhnya dengan penuh disiplin dapat mengelakkan ataupun menghentikan penularan COVID-19 daripada terus berlaku dan menjangkiti orang tersayang. Kementerian berharap masyarakat akan terus amalkan nasihat-nasihat yang sering ditekankan oleh kementerian sebagai satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Antara nasihat tersebut adalah elakkan 3S ataupun 3C, elakkan kawasan yang sesak, crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Memakai pelitup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala, dan amaran iaitu daripada Kementerian Kesihatan lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung kalau boleh. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. S adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang payah perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal diamalkan pada setiap masa iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 453 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 10 Ogos 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 24,447 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 20,874 individu bersama dengan 85.4%. Jumlah kes yang positif adalah kekal 733 kes bersama dengan 3.5%. Mereka yang bergejala kekal 98 kes iaitu 13.4%. Mereka yang tidak bergejala dan positif kekal 635 kes iaitu 86.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 464 pasar di seluruh negara sehingga 10 Ogos 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti adalah 46,749 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji setakat ini adalah 36,915 individu bersamaan dengan 79%.
Jumlah kes yang positif kekal 287 kes iaitu 0.8%. Mereka yang bergejala kekal 38 kes 13.2% dan mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 249 kes iaitu 86.8%. Dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 432 pusat jagaan warga emas di seluruh negara sehingga 10 Ogos 2020. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 18,268 individu. Jumlah sampel diambil dan diuji setakat ini adalah 16,425 individu bersama dengan 89.9%. Jumlah kes yang positif kekal 47 iaitu 0.3%. Mereka yang bergejala kekal 11 kes iaitu 23.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala kekal 36 kes iaitu 76.6%. Seterusnya dimaklumkan laporan rakyat Malaysia dan pemastautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 10 Ogos 2020 dan dikesan positif COVID-19 adalah sejumlah 824 kes. Dan pada hari ini ada pertambahan 5 kes iaitu 3 kes rakyat Malaysia yang pulang pada Australia dan masing-masing 1 kes pulang pada Jepun dan Singapura. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 di kalangan bukan warga negara sehingga 10 Ogos 2020 adalah sejumlah 73,306 individu. Jumlah kes dikesan positif adalah 2,693 kes. Daripada jumlah tersebut, hanya 37 kes iaitu bersamaan dengan 1.38% masih dirawat dan diasingkan di hospital. Tiada kes dirawat di unit rawatan rapi dan jumlah kes kematian kekal 6 kes sama dengan 0.22%. Dimaklumkan laporan kluster depo tahanan imigresen sehingga 10 Ogos 2020. Yang pertama ialah depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,662. Jumlah kes positif yang dikesan ialah 650 melibatkan 647 bukan warga negara. Manakala depo tahanan imigresen Sepang, Semenyih dan depo tahanan imigresen Putrajaya telah pun tamat tempoh pemantauan lebih pada 28 hari dan tanpa peningkatan kes. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 10 Ogos 2020 iaitu yang kluster pertama, kluster Kurau di negeri Perak dan Pulau Pinang ada pertambahan 3 kes pada hari ini menjadikan jumlah keseluruhan 5 kes dan 24 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Ingin dimaklumkan untuk kluster PUI Siva Gangga sehingga 10 Ogos 2020 jam 12 tengah hari seramai 5,227 orang individu telah disaring dalam kluster ini. Tiada kes baru yang telah dilaporkan dalam kluster ini. Justru kes positif COVID-19 kekal 45 kes. Pecahan saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 4,143 telah disaring dan diuji dan 31 kes dikesan positif COVID-19. 4,047 individu negatif dan 65 individu masih menunggu keputusan di negeri Kedah. Di negeri Perlis, yang telah disaring adalah 853 dan 11 kes dikesan positif, 101 kes ataupun 101 individu adalah negatif dan 741 individu masih menunggu keputusan. Di negeri Pulau Pinang, 231 individu telah disaring dan diuji, 3 kes dikesan positif COVID-19, 135 individu adalah negatif dan 93 individu masih menunggu keputusan. Saringan kontak rapat dan aktiviti pengesanan kes secara aktif iaitu active case detection masih diteruskan. Situasi terkini kluster ini akan dimaklumkan kepada orang ramai daripada semasa ke semasa. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 iaitu kapasiti harian 58 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR setakat 9 Ogos 2020 adalah sejumlah 38,636 ujian seharian. Semalam kita berjaya melaksanakan 6,390 ujian seharian
bersamaan dengan 17%. Dan masih ada data-data kes negatif tidak disalurkan daripada makmal swasta dan universiti ke Kementerian Kesihatan. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 di kalangan pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan setakat 9 Ogos 2020 adalah sejumlah 89,288 pesakit. Saringan daripada ujian COVID-19 di kalangan mereka ini adalah penting, iaitu saringan melibatkan saringan komuniti yang mewakili semua lapisan masyarakat. Pun begitu, hanya 44 kes yang didapati positif setakat ini bersama dengan 0.05%. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen yang dijalankan sehingga 9 Ogos 2020 adalah sejumlah 131,455 ujian. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 294 ujian bersama dengan 0.2%. Dan saya ingin merujuk kepada perbandingan ujian COVID-19 di antara negara berdasarkan kepada laporan Our World in Data, iaitu keluaran ataupun penerbitan University Oxford. Iaitu ada persepsi di kalangan kita mengatakan jadi Malaysia melaksanakan ujian lebih kurang ataupun kurang pada negara-negara yang lain. Kalau kita lihat daripada data tersebut yang dipaparkan sekarang ini, nombor ujian itu bilangan ujian per 100,000 populasi dan cumulative positive rate. Malaysia melaksanakan 31.29 ujian bilangan ujian per 1,000 populasi dan kadar positif ialah 0.9%. Dan negara Korea Selatan melaksanakan 31.1 ujian per 1,000 populasi dan kadar positif 0.9%. Jadi negara kita dan boleh dibandingkan dengan negara Korea lebih kurang sama pencapaian dari segi bilangan ujian. Walaupun mereka menjalankan tes, negara kita juga menjalankan tes kepada targeted group kita. Dan kita lihat juga negara Thailand menjalankan ujian 5.49 ujian untuk 1,000 populasi dan kadar positif juga 0.9%. Dan kita lihat negara Singapura 111.22 ujian per 100 per 1,000 populasi dan kadar positif 8.1%. Dan negara yang terbaik ialah kita lihat negara New Zealand, iaitu melaksanakan 100.98 ujian per 1,000 populasi dan kadar positif hanya 0.3%. Dan kita lihat juga untuk United States, mereka melaksanakan banyak ujian, iaitu 180.22% per 1,000 populasi dan kadar positif 8.1%. Mengikut daripada kenyataan WHO, sekiranya positiviti dia meningkat, iaitu 10% ataupun 15%, bermakna lebih banyak lagi kes di komuniti yang belum disaring dan diuji. Jadi kalau kita punya cumulative positive rate ataupun kadar ialah 0.9%, berarti memadai ujian yang telah dijalankan setakat ini. Dan kita lihat kalau negara jiran kita ialah 5.49% lebih. Kalau kita lihat 5.49% kurang pada kita, iaitu 31.2%. Tetapi kadar positif kekal 0.9%. Maka yang tu ialah ujian tersebut memadai. Dan negeri New Zealand dan juga telah pun bebas pada jangkitan COVID-19 untuk tempoh 100 hari. Negara Thailand juga telah bebas pada jangkitan COVID-19 untuk tempoh 70 hari dengan kadar 0.9%. Negara Thailand, negara New Zealand ialah 0.3%. Jadi kita lihat pada data kita, Malaysia dan dengan Korea Selatan, jadi untuk bilangan ujian memang memadai, iaitu kadar positif kita 0.9%. Sekiranya jumlah kadar positif kita ialah 10% dan 15%, bermakna kita perlu melaksanakan lebih banyak lagi ujian untuk mengesan kes-kes yang masih tidak dikesan dalam komuniti. Jadi kadar kita adalah lebih pada kurang pada 0.9%.
Dan kita lihat pada saringan yang kita laksanakan untuk pesakit-pesakit sebelum pembedahan, kita telah menjalankan saringan iaitu sebagai surveillance, iaitu kalau kita lihat ialah setakat ini kita telah laksanakan 89,288 pesakit. Yang ini mewakili kesemua lapisan masyarakat, dan kadar positif kita ialah 0.05%. Bermaksud jadi daripada data kita dapat rumuskan bahawa COVID-19 dalam negara kita terkawal dan ujian yang kita laksanakan setakat ini memadai. Seterusnya pada hari ini kita dapat rumuskan yang kita ada 11 kes positif yang telah dilaporkan, iaitu 5 kes adalah kes import, 3 kes rakyat Malaysia yang pulang daripada Australia, 1 kes masing-masing daripada Jepun dan Singapura. Kita ada 6 kes jangkitan tempatan, iaitu 3 kes daripada kluster Kurau, 1 kes saringan tempat kerja warga Bangladesh di Selangor, dan 1 kes saringan sebelum pembedahan di negeri Johor, dan 1 kes saringan di hospital swasta di Melaka. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Saya Zubaidah dari Bernama. Sidang media Datuk Ismail Sabri hari ini ada menyatakan KKM sedang meneliti penggunaan face shield sebagai alternatif penggunaan pelitup muka terhadap murid di sekolah. Beritahu apa perkembangannya? Sekarang ni kalau kita lihat untuk kita menggunakan pelitup muka, kita ada banyak jenis pelitup muka. Yang satu ialah untuk perubatan dan satu bukan perubatan. Yang perubatan ada N95 yang kita galakkan diguna di ICU dan juga di ward-ward COVID. Dan yang mereka barisan hadapan ataupun pekerja ataupun staf Kementerian Kesihatan digalakkan untuk menggunakan 3-ply mask. Dan juga barisan hadapan juga, kementerian lain juga menggunakan 3-ply mask. Jadi untuk bukan perubatan, jadi kita menggalakkan menggunakan fabrik, pelitup muka fabrik, iaitu 3 lapisan. Ataupun ada sekarang ni 3 lapisan ditambah dengan filter, mungkin 4 lapisan dan sebagainya. Sekurang-kurangnya 3 lapisan tu kena ada. Dan ini yang kita rasa kita boleh menggunakan face mask yang 3 lapisan tersebut untuk mereka yang bukan melaksanakan tugas ataupun berdepan dengan kes-kes COVID-19. Jadi yang ini digalakkan. Dan juga kita telah melihat iaitu menggunakan face shield. Dan boleh digunakan face shield iaitu menutup, tetapi kita tak ada lagi bukti-bukti klinikal yang mengatakan dia dapat mencegah, tetapi sekurang-kurangnya kita ada perlindungan menggunakan face shield tersebut. Dan untuk face mask kita telah ada bukti mengatakan kalau kita menggunakan face mask kita dapat memutuskan jangkitan penularan COVID-19 iaitu lebih kurang 60-65%. Dan kalau kita tambah dengan penjarakan fizikal, kita boleh meningkatkan lagi, memutuskan peratus jangkitan COVID-19. Jadi lebih baik memakai face shield daripada tidak memakai langsung. Jadi ini kita galakkan mereka untuk memakai face mask ataupun face shield. Datuk, Assalamualaikum. Sebelum ini Datuk ada mention mengenai super spreader berkait dengan kluster Siva Gangga. So adakah kemasukan rakyat Malaysia dari Mesir dan Pakistan perlu diperketatkan? Ya. Dan soalan kedua, selain Mesir dan Pakistan, ada tak negara lain yang mempunyai kait dengan super spreader? Itu saja. Jadi kalau kita lihat daripada tindakan kita ialah kita perlu memperketatkan kawalan sepadan. Dan bulan Julai telah pun dikenal pasti iaitu superbug, iaitu yang virus yang telah ada mutasi ialah D614G, itu mutasi yang terkini. Sebelum ni ada mutasi D614 dan 614G. Dan sekarang ni ialah kombinasi, bulan Julai telah dilaporkan D614G, iaitu ada mutasi dalam spike, iaitu di permukaan virus tersebut. Ini akan meningkatkan jangkitan ataupun infectivity, kebolehjangkitan meningkat lebih daripada 10 kali ganda. Jadi ini ialah daripada mutasi. Tetapi super spreader mereka yang menjangkiti. Tetapi kalau kita lihat pada virus ialah superbug ni mungkin ada mutasi dalam virus.
Yang menjangkiti ialah mereka yang tidak patuh pada SOP, mereka menjangkiti, yang itu kita namakan mereka super spreader. Setakat ini kita tengah melihat pada makmal IMR telah pun mengkaji dan kita asingkan virus tersebut, iaitu virus daripada kluster Sivagangga, dan mungkin dalam tempoh seminggu lagi kita akan melihat pada genomic sequence sama ada mutasi tersebut ataupun tidak. Setakat ini kita hanya bimbang kalau ada mutasi tersebut. Tapi walau bagaimanapun dengan tindakan kesihatan awam, kita telah berjaya mengawal penyebaran ataupun penularan jangkitan COVID-19 di negeri Kedah, Perlis dan juga di Pulau Pinang. Tetapi apa yang penting ialah kita perlu meningkatkan lagi kawalan sepadan dan jangkitan COVID-19 iaitu mutasi D614 juga telah D614G telah pun dilaporkan di Eropah dan negara-negara lain. Jadi apa yang penting ialah kita kena berwaspada, mengambil tindakan proaktif untuk meningkatkan tindakan kita mengawal sepadan kita. Jadi setiap individu yang pulang dari luar negara, sama ada warga negara ataupun pemasok tetap ataupun mereka yang masuk ke negara kita dengan izin, kita perlu melaksanakan ujian COVID-19 dan wajibkan mereka di kuarantin, di pusat kuarantin. Datuk, berhubung isu COVID di Kedah dan Pulau Pinang dan Perlis, ada tak KKM aware yang virus ini akan merebak ke negeri-negeri lain sebab ramai yang pulang ke kampung masa Aidilfitri? Soalan saya kedua, berhubung isu kes seorang warga negara Malaysia yang mendapat jangkitan di Indonesia yang telah pulang ke Negeri Sembilan. So adakah perkara ini benar dan apa status dia dan apakah tindakan kerajaan? Okey, yang di tiga negeri iaitu Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Jadi kita lihat kepada jangkitan yang case yang positif dan kita mengesan iaitu active case detection dan kontak rapat. Setakat ini kita dapat melaksanakan aktiviti tersebut dengan baik dan kita dapat mengesan mereka ini, dan contohnya kes di Pulau Pinang juga kita dapat mengesan. Jadi apa yang penting ialah kita pertingkatkan lagi aktiviti kawalan iaitu menggunakan kaedah kesihatan awam dan berterusan. Dan sekarang ni kita dah ada pun tempo di kawasan tertentu. Tempo tu membantu Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan pengesanan aktif pada kes-kes kontak rapat tersebut. Jadi kita rasa dalam tempoh seminggu lagi kita mungkin boleh mengawal dan tiada kes-kes lain di negeri lain yang dilaporkan setakat ini. Dan yang kes yang kedua di Negeri Sembilan, mereka pulang pada Indonesia pada bulan Mei. Jadi itu sejarah perjalanan iaitu individu tersebut pulang pada Indonesia. Mungkin sebab jarak iaitu kalau kita lihat tempoh inkubasi itu lebih panjang daripada itu. Mungkin jangkitan bukan sebab di Indonesia, tapi itulah sejarah perjalanannya. Tetapi kes ini masih dalam siasatan untuk kita melihat sama ada individu tersebut ada berhubung dengan mereka yang pulang dari Indonesia ataupun atau terdedah pada kes-kes yang positif. Jadi siasatan masih dijalankan. Hi Datuk. Two questions today. The first one is on I think Australia recently recorded 2 imported cases, one in Perth, one in Sydney, and both of them flew in from Malaysia. So I was wondering if Malaysia has been formally notified about these 2 cases, and if we are, or if we have been, are we doing active case detection and all that? That's the first question. The second question is about testing. Thank you for sharing the stats today on the different countries. But was wondering, over the past month, it seems that according to numbers that KKM has published, we have tested about 11,000 of targeted testing groups in a month, I believe. Tafiz, Market, Old Folks Homes, and also foreign nationals. But actually our daily testing capacity is, as you mentioned today, 38,000 per day. But for the targeted testing groups is 11,000 per month, if I'm not mistaken. So I was wondering, why is there such a big difference? And you mentioned that we are testing enough, but can we be testing more just to be sure? Thank you.
So we have looking into the testing, two groups. One is basically surveillance in our community, and then the second is the targeted group to the cluster. This is one of the cluster. There's cluster. So we'll be doing the testing. So when we identify a cluster, and also when we implement the TEMCO, we will test everyone in the village, for example. So that is our what we have been doing over the last couple of months. So when we test, whether you're local, whether you're foreigners, we'll do the testing. Illegal or illegal, we do the testing for everyone. So we are doing a swap across. That is a continuous process. But more importantly, to look into the transmission in the country. So we are looking at the surveillance. So our surveillance mechanism, we have 4 main surveillance mechanisms. IE cases coming to our 26 of our clinic, 46 of our Sentinel clinic. If you have IE symptoms, and then we will test. Second is the SARI cases. Any cases that have been admitted into our hospital for pneumonia and etc. will be tested. Third is we are looking into our pre-operative cases. And we have done more than 80,000 screening, and the positive rate is only 0.05 in the community. So it represents the community in terms of surgery, rich and poor, urban or rural, they come for surgery for other reasons, but we are doing the testing. So that gives us a very accurate representative of the community infection. This is 0.05, less than what we have, less than 0.9. So it's 0.05. Even in Selangor, they did a screening for 5,400 individual, and the positive pickup rate is also 0 point something. So 99% is negative, which means that it tells us that our adequate screening, and we continue to screen our healthcare workers as well. So we have more than 24,000 healthcare workers have been continuously screened because they are at risk. The highest risk group will be the close contact, family members, and healthcare workers because they are exposed to patient. So like for example, we have a cluster yesterday, Sri Meranti, one of the patient pre-op screening positive, and certainly exposed to one of our healthcare workers positive as well. So we have done the close contact of that group for 15 of them, healthcare workers has been screened. So we continue to screen, and we look into the community. Now, this is what WHO has mentioned. If there's a positive rate is high, 5% or 10%. Remember, during a tablet group, we screened, aggressively, and we managed to pick them up. At that time, tablet group was about 9%, about 10%. If you have 10%, 20% positive, that means there are more out there not being screened because the incidence rate is very high. So, but now you look into our data as a whole, 9,094 cases positive. Is only 0.86 out of 1 million tests that we have done. That means it's still very low. So our screening now using surveillance pre-operative cases is 0.05%. So now our capacity, no doubt, is 38,600, but we did not do 38,600 to all every day, but we have the capacity. But we look into our New Zealand, we discussed with our ambassador from New Zealand, they are also doing now about 4,000, 5,000 cases a day. That is to sustain in terms of community. What's more important is that we tighten our border, we continue to make sure that we can break the infection locally, and then we allow local economy to, and social education sector to resume, but to comply to the SOP. So as far as screening is concerned, I have shown the data. This is the data comparison for country to country. Now, if you look into Thailand, for example, their screening is only 5, we are 30. But their positive rate is 0.9, almost equivalent to us, which means they manage to control. And for the last 70 days, there are no cases been reported in Thailand. So we are on the right course if you look into this. But if your rate is 8.1%, that means there are more out there in the community. You have to increase your screening. Although you have done 180, but still not adequate because it's 8.1%. So it's not the number that are per test that's important, but it's also the positivity that is actually been detected. This is what earlier in March, in April, we quote WHO's report, but now we have this data comparison from Oxford University that we can compare country to country.
Yeah, Tadu. Yeah, I have two questions. The first question is tourism ministry nowadays is discussing the tourism green bubbles now, and if the green bubbles take into effective, what will be the quarantine policy for foreigners coming into Malaysia? Thank you. All right, thank you very much. Now we look into the data. We have 188 countries been affected by COVID-19, and we have 4 situations. One, we managed to contain the infection and we do not have any more cases. Maybe we can, maybe Thailand or New Zealand can fall into that category. Second is like Malaysia, we are managing well, but we still have cases single digit or even lower double digit. So we are managing well. That's the second situation. Third is that they also made a situation that they have first wave and then there's no more cases, and now they has a second wave. That means exponential increase and more than the first wave. We have seen this in Japan, we have seen this in Korea, in Hong Kong, and also in Australia. And the fourth is that they continue to be in acceleration phase. That means the cases are increasing. So this is we've seen in Brazil, in India, etc. So we have 4 situations. So what is important that when we discuss with the respective country, although we can reciprocate in terms of our SOP, but we need to look into the current situation in terms of the cases. If both countries can achieve 0.9% and 0.9%, then probably we can consider. But at the moment, we have not actually opened up yet. The discussion is ongoing with 6 countries. We have been discussing with Australia, New Zealand, Singapore, Brunei, even Japan and Korea. So discussion is ongoing. But the issue is when are we going to implement it? So we look into the current situation before we implement. So, but nonetheless, our priority is to enhance border control in terms and make sure that we can break the transmission, local transmission first. So, if see, we still have cases like, for example, last 2 weeks is from Kurau cluster as well as Siva Ganga cluster. So we need to contain and break the infection. So we need to make sure that our local transmission is managed well before we open up. The moment we open up, we must look into the possibility there's a risk of infection coming in from tourists and etc. Today we have opened up, but they have to comply to the full SOP. For example, business community coming in, they have to comply to our SOP, but not for the public yet. So looking into stages in how we open up our border. So far, I think we are not ready yet to open up our border, but discussion can be carry out, and then look into the SOP, standardization of the SOP on both sides. Yeah, my second question is about if Malaysia will take part in the 3rd stage vaccine trial together with China, and when possibly for Malaysia providing the vaccine injection to public. Thank you. Yeah, with regards to the vaccine, discussion is ongoing, but we have moved on to phase 3 clinical trial. But Malaysia has not been selected as the hub for a phase 3 clinical trial. At the moment, we have more questions than answers. Until we see data for phase 3 clinical trial in terms of safety, side effects, and etc., we cannot conclude. But we encourage the vaccines research to carry on. But we are waiting for the data for us to look into the efficacy of that vaccine. So again, we have discussed with 3 companies, CanSino, PharmaVac, as well as Sinopharma. So 3 companies we have discussed. And our cases are limited now because we only have positive cases 166, for example. So if 166, the volume is not there looking at positive cases. So I think, but nonetheless, the discussion is ongoing with the respective companies and countries. Datuk nak clarify yang bagi pesakit di Negeri Sembilan tadi, Datuk kata, adakah ia kes pertama di negara ini yang mendapat jangkitan COVID kali kedua, dan berapa ramai yang telah disaring bagi kes ini? Terima kasih. Setakat ini kita tak ada bukti yang kukuh untuk mengatakan jangkitan itu adalah jangkitan kali kedua.
Jadi kalau kita lihat ada kemungkinan tak mendapat jangkitan kali kedua, ya ada kemungkinan sebab kita lihat pada serologi iaitu antibody response untuk individu yang telah terdedah dengan virus, dan kita dapati lepas 3 bulan kajian kita mendapati hanya 20% kekal ada antibody IgG. Dan laporan daripada negara China dan juga laporan pada United Kingdom mengatakan antibody yang kekal dan selepas 8 minggu akan berkurangan, 3 bulan lebih kurang 17%. Kita 20% lebih kurang je. Jadi kalau 20% antibody ataupun IgG yang ada, besar kemungkinan 80% tu boleh dijangkiti semula. Yang itu pertama. Yang kedua, sebab respon hanya 20% dengan virus yang aktif, yang live virus ni, kalau kita menggunakan vaksin, mungkin kita tertanya, adakah respon live vaksin yang telah dilemahkan, iaitu virus yang telah dilemahkan, diguna pakai untuk dapatkan sistem immunity kita untuk mengeluarkan IgG. Sama ada IgG ni akan kekal tinggi ataupun rendah. Tapi kalau respon contohnya menggunakan vaksin hanya 30%, 20%, jadi mungkin tak berkesan sangat penggunaan vaksin tersebut. Jadi kita perlu mendapatkan peningkatan vaksin untuk mendapatkan herd immunity sekurang-kurangnya lebih pada 85-90%, baru kita boleh katakan kejayaan menggunakan vaksin. Jadi kita banyak soalan mengenai vaksin, tapi sekarang ni setakat ni tak ada data lagi sebab kita masih dalam kajian fasa 3 clinical trial. Jadi kita tunggu keputusan tersebut. Jadi jangkitan kali kedua belum lagi kita isytiharkan ataupun kita dapati, tetapi yang penting kita memantau kes-kes yang kita, sama ada mereka dapat lagi satu kali jangkitan lagi tak. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada lagi soalan, saya sekali lagi ingin mengingatkan rakyat Malaysia untuk kita sama-sama patuh kepada SOP. Yang inilah tanggungjawab bersama, tanggungjawab disiplin, dan juga yang penting ialah kita sama-sama putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan juga kita jaga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.